guys, it's me Alex, and this is my channel Alex Storytime. I welcome you to listen to my story, and I hope you like it. Enjoy! Perkongsian cerita saya pada hari ini ialah cerita seram yang bertajuk Kisah di Bulan Ramadan. Korang percaya tak dengan gangguan mistik time bulan puasa? Ya, aku pasti ramai yang masih fikir bulan-bulan puasa mana ada hantu. Mesti semua dah kena rantai kan? Pengalaman kali ini, aku tak adalah nak buktikan apa-apa. Cuma sekadar perkongsian. Sekitar 20 Ramadan 2016, tahun tu, aku berkesempatan balik berpuasa dan beraya bersama family di Terengganu. Bukan senang oi, kerja dekat laut tak dapat peluang macam ni. Jadi, bila dah berkesempatan tu, memang nak pastikan puasa dan raya tahun tu persiapan mesti sempurna. Aku ni memang jenis particular sikit bab persiapan nak beraya ni, terutama sekali pasal maintenance rumah. Aku masa ni masih bujang. Anak 2 dari 6 beradik. Nombor 1, 2, 3, 4 lelaki. Dan bongsu perempuan. Kita orang cuma tinggal mak. Ayah dah meninggal sekitar 2006. Kali ni, aku bagi detail sikit pasal family. Sebab melibatkan family. Lebih tepat terjadi pada adik lelaki yang nombor 4. Masa tu, umur dia 24 tahun. Dan bekerja sebagai juruteknik. Bab wiring, mechanical, memang cekaplah dia repair. Sebab excited nak beraya, aku terus mula troubleshoot apa masalah dekat rumah. Antara masalah besar yang aku jumpa ialah water pump. Yang supply air dekat rumah tak berapa nak okey. Rumah aku tak pakai air jalan. Kata adik aku yang nombor 4 tu, water pump punya automatic dah problem. Perlu on off switch secara manual. Bila buka pipe, tapi lupa nak on switch atau lambat on switch. Alamak, air yang dalam pipe dalam tanah tak dapat supply air dan kita orang perlu pergi tambah secara manual dalam pump tu. Pump tu pula dekat ruang rumah, sebelah bilik tidur aku. Sebab aku belum terbiasa, jadi aku selalu lupa nak switch on bila nak pakai air dan akibatkan pump tu kaput. Air langsung tak ada. So, problem besar lah hari tu. Dari tengah hari sampai pukul 6, aku cuba repair tapi tak menjadi. Mak aku dah bising-bising nak masak tak boleh. Sebab tak ada air nak prepare barang nak masak. Aku pun bagi cadangan membuka dekat luar. Semua orang join kecuali adik nombor 4 aku nak stay untuk repair juga pump tu. So, kita orang pun geraklah keluar buka tinggal dia seorang repair pump tu. Waktu dekat luar tu, mak aku asyik cakap kesian ke adik nombor 4. Aku pula jadi serba salah sebab jadi punca. Aku pun call lah buat tanya progress. Waktu dah dekat sangat waktu berbuka. Call dari aku pun terjawab. Aku tanyalah adik nombor 4 aku, berbuka nanti makan apa? Macam mana dah dengan pump tu? Dia cakap dah tapau nasi dengan air serta kuih-kuih sikit dari bazar kampung sebelah. Pasal pump tu, dia cakap dia pun pelik apa masalah pump tu. Sedangkan dah tukar part yang rosak dengan yang baru. Aku suggest dia supaya tarik keluar pipe yang dari lubang boreng sepanjang hampir 20 meter untuk cek suction valve. Dia cakap lepas berbuka nanti dia sambung buat. Sebelum tamatkan call, aku perasan nada dia semacam. Lepas berbuka je, kita orang cepat-cepat gerak balik sebab nak kerja maghrib dekat rumah. On the way balik, handset aku dapat call dari adik nombor 4 aku. Aku jawab dan dengar suara mengah. Weh, kat mana dah? Dah gerak balik belum? Aku jawab lah, on the way dalam 15 minit lagi sampai. Lepas tu dia pesan macam marah-marah supaya kita orang terus balik rumah. Jangan singgah mana-mana. Tuk. End call. Aku dengan sikit bengang bebel dalam kereta. Kalau stres buat benda tu tak menjadi pun, tak yalah lepas dekat aku. Sampai je dekat rumah, tengok kawasan rumah terang benderang. Habis semua lampu luar terpasang. Kami sekeluarga dah macam pelik dah. Sebab sebelum bukan main lihat seorang-seorang switch on lampu kat luar kalau dah malam. Keluar je kereta, tempat pertama aku pergi jenguk ialah dekat area water pump tu.
Tapi aku jenguk dari dalam bilik lah. Bersepah. Tak apa, solat dulu. Lepas solat aku, adik nombor 4 aku datang jumpa aku. Terus heret aku ke tepi tingkap dan tunjuk aku pokok pinang tunggal setinggi 2 meter dekat luar pagar rumah. Pokok tu hiasan laman yang jiran aku tanam. Aku tanya kenapa. Sambil renung pokok tu dia tanya aku, bulan puasa ni kau rasa ada hantu lagi tak? Muka dia serius gila. Aku terdiam seketika. Dalam hati aku terdetik, takkanlah. Ingatan aku kembali pada peristiwa lepas di mana aku dan mak aku diajak bergurau manja dengan benda-benda dekat waktu subuh dekat aku. Bab ni nanti aku cerita dekat hujung cerita ni, okey? Berbalik pada cerita tadi, aku tak jawab soalan dia secara direct. Tapi aku jawab, setahu aku semua iblis dan setan bulan puasa ni dah kena rantai lah. Tapi aku berhenti kat situ. Dalam hati, ya, aku tahu bukan semuanya dirantai. Masih ada yang bebas. Aku tahu tentang ni pun sebab bertanya dekat orang-orang alim. Kata diorang, yang dirantai tu jin dari golongan iblis syaitan. Yang orang masih jumpa dalam bulan Ramadan tu ialah jin yang bukan dari kalangan iblis syaitan. Sebaik-baik bangsa jin adalah sejahat-jahat manusia. Tak sempat aku bertanya, adik nombor 4 aku bercerita apa yang terjadi waktu maghrib lepas dia berbuka. Katanya lepas makan kuih sikit-sikit dan minum air, dia cepat-cepat pergi sambung kerja nak tarik paip tu keluar. Tarik paip panjang tu, ujungnya melengkung ke arah puncak pokok pinang tu. Tapi adik aku tak perasan sampai tersangkut hujung paip dekat pokok tu. Dah tersangkut tu, dia pun toleh lah. Tengok hujung dan masa tu, dia ternampak macam ada lembaga hitam menyerupai budak sedang cangkung atas puncak pokok pinang tu. Mula-mula, dia tak berapa pasti apa yang dia nampak walaupun dekat je jarak dalam 5 meter sebab dalam sama-sama maghrib. Dia pun selangkah ke depan dan cuba fokuskan pandangan. Tiba-tiba, pokok tu macam bergoyang sikit kiri kanan. Walaupun tak ada angin dan lembaga tu memang sah lembaga. Sebab makhluk tu sedang cuba berdiri atas pokok. Dia cakap, jelas nampak sepasang mata putih merah. Dan makhluk tu berdiri atas pokok dengan lutut sikit bengkok macam terkangkang. Adik aku pun, apa lagi, cabut lari masuk dalam rumah dan call aku. Susah dia nak terima apa yang baru berlaku. Aku dengan mak aku tiba-tiba muncul dalam bilik aku cuba tenangkan dia. Dengan cakap mungkin adik aku tu stres sangat buat kerja tu. Mujur adik aku ni jenis tak menggelabah dengan perkara-perkara macam ni. Malam tu lepas terawih, aku dengan mak aku untuk sembang pasal adik aku tadi. Kita orang rasa mungkin benda yang sama yang ajak aku dan mak aku bergurau masa dulu. Masa kejadian tu sebelum subuh, mak aku tengah siapkan bungkusan nasi lemak nak hantar ke kedai makan pagi. Aku bangun awal temankan mak aku sambil tolong bungkuskan kuah. Tengah rancak berborak dengan mak, tiba-tiba aku rasa macam angin sejuk berlalu lembut je dekat belakang aku. Aku berpaling ke kanan, arah angin tu berlalu dan nampak tirai langsing berlalu ke arah luar kat mana pokok pinang tu berada. Mak aku dengan tegas cakap, tak payah tengok. Riak muka mak berubah sekejap. Lepas tu dia buat senyum paksa dan cuba sambung borak. Aku tanyalah mak nampak apa, tapi dia tak bagi tahu. Lama juga rasanya mak ambil masa nak bagi tahu yang dia nampak susu hitam macam telus pandang lalu dekat belakang pagi itu. Itu lepas dia tahu yang aku selalu bagi tahu, yang aku selalu rasa macam ada sesuatu selalu melintas dekat dapur ni. Adik aku pula, lepas kejadian tu, dia macam biasa je. Tak terbawa sangat kejadian tu. Cumanya kita orang tiap kali ada masalah dengan water pump tu, ada sikit drill lah bila terkenang balik. Kita orang dah tukar water pump yang baru. Dan pokok pinang tu pun dah tak ada sekarang. Lepas pokok tu dah tak ada, barulah adik aku buka cerita. Sebenarnya, kalau bulan biasa, dia selalu terdengar bunyi pasir jatuh atas daun pokok duku di sekitar rumah waktu malam. Pernah dia kena baling dengan buah duku tu waktu nak masuk rumah dari pintu dapur. Tapi dia ni jenis jiwa kental, tak layan sangat dengan usikan tu.